Sebaik saja pembentangan bajet selesai dilakukan pada 6 November 2020, pastinya informasi itu perlu sentiasa dikongsikan dengan warga masyarakat. Betul. Supaya kita lebih faham tentang hala tuju kehadapan selepas ini. Bukan saja melalui media cetak dan juga media elektronik ataupun di laman sosial, tetapi penerangan melalui kita kata Jeraya Wara juga turut dilakukan, dan ini dilaksanakan melalui inisiatif Jabatan Penerangan iaitu Info on Wheels Ayuh Bersama Cakna Belanjawan 2021. Untuk itu kita terus saja menghubungi Encik Erwin Khairul Ahmad, Pengarah Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum, selamat pagi Encik Erwin. Waalaikumsalam. Selamat pagi Encik Ismail. Baik, Encik Erwin, kalau kita lihat Info on Wheels ini merupakan salah satu inisiatif dan juga gagasan di bawah Jabatan Penerangan untuk memastikan setiap dasar-dasar dan juga apa yang dilaksanakan oleh kerajaan dapat disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Jadi bagaimana Info on Wheels untuk Belanjawan 2021 pada kali ini akan digerakkan, Encik Erwin? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTM atas peluang yang diberikan pada pagi ini. Kita mengetahui Jabatan Penerangan berperanan sebagai lidah kerajaan dalam menyampaikan dasar-dasar kerajaan kepada rakyat. Jadi yang terbaru dasar kerajaan yang seperti mana yang kita tahu, Belanjawan 2021 telah diumumkan, telah dibentangkan. Maka Jabatan Penerangan, khususnya di Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kita telah mengadakan pelbagai program, terutamanya seperti yang disebut tadi, Info on Wheels. Info on Wheels ini adalah satu program di mana kita bertemu secara terus dekat dengan masyarakat lah. Yang mana dalam situasi sekarang ni, Jabatan Penerangan sebagai jabatan yang begitu dekat dengan rakyat, dengan program-program berhadapan, kita tak dapat buat ceramah-ceramah misalnya. Jadi kita gunakan satu platform yang telah lama kita laksanakan, iaitu unit debahan, unit Jabatan Penerangan ni, van-van Jabatan Penerangan lah, yang dengan kita punya horn speaker tu, kita akan menyampaikan maklumat-maklumat secara ringkas, di mana kita mengelilingi Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kalau di peringkat kebangsaan di Malaysia sendiri, seluruh unit Jabatan Penerangan akan berada di serata pelusuk, di bandar, di kampung, di desa, semua tempatlah yang mana boleh dicapai oleh unit-unit kita untuk menyampaikan ataupun kita menerangkan apakah yang telah dibentangkan oleh kerajaan dalam bajet 2021, yang mana temanya adalah Teguh Kita Menang Bersama. Encik Erwin, nama Info on Wheels ni semakin kerap kita dengar, terutamanya sebab sambutan bulan kebangsaan dah hari kemerdekaan. Tapi bagaimana impaknya pula bila peranan ini dipanjangkan lagi kepada penghebahan info berhubung dengan Belanjawan 2021? Alhamdulillah, semenjak kita buat, sebenarnya kita memulakan branding Info on Wheels ni pada tahun lepas. Baik. Apabila kita gunakan untuk menerangkan tentang semangat kebangsaan, semangat patriotisme sewaktu acara bulan kebangsaan. Kemudian kita buat tentang kempen kesedaran COVID. Yang baru-baru ini kita buat kempen kesedaran norma baru, dan kini kita panjangkan lagi kepada Belanjawan 2021. Kalau nak kata daripada segi impak, kita nampak ramai daripada masyarakat yang kita dekati, mereka mengatakan ini adalah satu program yang bagus. Sebab apa? Kalau selama ini kita sampaikan maklumat melalui program-program bersemuka seperti ceramah, kita terhad kepada beberapa orang saja. Ya, lepas tu kita buat program-program di TV misalnya, penerangan di TV, penerangan di radio, penerangan di media sosial. Ada orang yang boleh skip ataupun tidak melihat, tidak menonton. Tetapi dengan Info on Wheels, kita akan memaksa secara inverted comma lah, memaksa mereka mendengar. Kita duduk di satu tempat, kawasan umum dan kawasan perumahan misalnya, kita terangkan, kita buka horn speaker tu, kita sampaikan mesej-mesej dengan jelas dan lantang. Malah kalau masa bukan COVID, kita turun, kita bersama-sama dengan masyarakat, kita berikan brosur-brosur ataupun risalah-risalah tentang
maklumat-maklumat yang kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kita jawab on the spot. Jadi ini adalah satu program yang diinisiatifkan oleh Jabatan Penerangan bersama Kementerian Komunikasi dan Multimedia untuk lebih dekat, lebih rapat, lebih mesra dengan masyarakat. Apa yang diperkatakan oleh Encik Erwin itu adalah untuk menyampaikan hebahan itu kepada golongan SASA, dan kita tahu dalam Belanjawan 2021 mempunyai segmentasinya apabila kita melihat kepada peruntukan untuk di bandar ataupun di luar bandar. Bagaimana hebahan yang dilakukan oleh Info on Wheels itu akan disesuaikan mengikut kepada segmentasi masyarakat, dan info-info itu akan disesuaikan mengikut kepada keperluan masyarakat di sesuatu kawasan yang dilawati, Encik Erwin. Benar. Itu satu soalan yang baik. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita menerangkan secara dengan bahasa yang standard, misalnya mungkin ada yang kurang memahami dan sebagainya, maka kita pergi ke kawasan-kawasan tertentu dengan bahasa-bahasa tertentu. Kalau di Kuala Lumpur, kebanyakannya kita gunakan bahasa kebangsaan itu wajib. Di semua tempat kita gunakan. Tetapi di tempat-tempat tertentu, misalnya kawasan masyarakat, majoritinya masyarakat yang berbahasa selain daripada bahasa kebangsaan, yang kita nak bagi mereka lebih memahami, kita gunakan bahasa-bahasa di tempat itu. Kalau di seluruh Malaysia misalnya, kita gunakan dialek tempatan. Kalau kita boleh lihat di media sosial Jabatan Penerangan, terdapat banyak video-video yang kita tunjukkan bagaimana di Negeri Sembilan kita gunakan bahasa dialek Negeri Sembilan. Di Kelantan kita gunakan bahasa dialek Kelantan, di Terengganu, dan begitu juga di Sabah Sarawak misalnya kita gunakan dialek tempatan. Di Kuala Lumpur kita gunakan bahasa-bahasa seperti bahasa Tamil, bahasa Mandarin. Malah sewaktu kita gunakan satu bahasa ketika dulu, bahasa PCP yang satu itu, kita pergi ke kawasan-kawasan tertentu, kita sampaikan maklumat dalam bahasa-bahasa asing seperti bahasa Rohingya dengan bantuan daripada agensi-agensi tertentu lah, untuk sampaikan maklumat tersebut. Encik Erwin, dalam situasi sekarang dengan norma baru dan SOP yang perlu dipatuhi, bagaimana ini memberi kesan kepada tugas atau rutin seharian untuk semua yang terlibat dengan IOW ini? Betul. Kalau kita tengok sekarang ni, bila ada norma baru, kita kena jagalah. Kita jaga juga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang bertugas. Kalau sebelum ini kita bergerak dalam mungkin kita punya pegawai yang turun ke kawasan agak ramai juga, tapi sekarang ni kita tetapkan SOP baru di mana sahabat-sahabat kita yang pergi ke kawasan, kita ada 5 kawasan yang dibahagikan, 5 unit yang bergerak setiap hari, tetapi hanya 2 orang saja. Seorang juruteknik yang merangkap pemandu dan seorang lagi adalah kita punya pegawai lapangan yang juga orang yang akan menerangkan tentang dasar-dasar yang akan kita sampaikan. Maka 2 orang saja yang akan bergerak dalam satu unit. Encik Erwin, sudah pasti dengan hebahan melalui dua hala antara kita kata masyarakat dan juga Jabatan Penerangan ini boleh mendapatkan respon mungkin daripada masyarakat itu sendiri tentang inisiatif dan juga gagasan dasar yang dibawa oleh kerajaan, dan Jabatan Penerangan selaku kita kata mungkin lidah kepada kerajaan dalam membawa hebahan itu. Setakat ini melalui Info on Wheels untuk Hari Kebangsaan dan juga COVID-19, bagaimana respon yang diberikan oleh masyarakat khususnya dalam menilai bagaimana respon mereka terhadap apa yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan? Alhamdulillah, respon yang sangat baik apabila kita sampaikan maklumat-maklumat dasar. Kadang-kadang kita terkejut juga bila ada beberapa responden yang kita temui, mereka kata ini adalah satu program yang bagus sebab mereka tidak begitu memahami apa yang nak disampaikan. Misalnya masa awal-awal kita buat kempen pencegahan COVID-19, masa itu tidak ramai tahu apa itu sebenarnya penjarakan sosial pada waktu itu, yang kita panggil sekarang penjarakan fizikal. Sejauh 1 meter itu kan. Begitu juga keperluan kenapa kena pakai pelitup muka. Dan sekarang ni kita dalam rangka penerangan mengenai bagaimana untuk menggunakan mengelakkan 3S, misalnya kawasan sesak, sembang rapat-rapat dan sebagainya itu kan. Yang itu semua tu adalah satu benda yang kadang-kadang
Ada orang dia menonton TV, membaca surat khabar dan sebagainya, tetapi dia tidak mengambil tahu. Tetapi apabila kita berhadapan dengan mereka, mereka kata bagus, penerangan macam ni lebih detail. Sebab dia dapat berjumpa dengan kita secara berhadapan, dia boleh bertanya. Jadi ada satu komunikasi dua hala lah. Ramai yang sangat mengalu-alukanlah kehadiran unit-unit info on wheel di kawasan mereka. Ya, di mana warga masyarakat boleh melihat sendiri jadual Jerayawara ini, esok dekat mana, lusa dekat mana, untuk mereka sekiranya mereka berada di kawasan tersebut, mungkin berkesempatan untuk melihat sendiri bagaimana IOW ini berfungsi. Untuk setakat ini semua program-program kita tidaklah membuat satu jadual untuk dihebahkan kepada umum, tetapi kalau di Kuala Lumpur sendiri apa-apa maklumat kita boleh dapatkan di Facebook Jabatan Penerangan, di media sosial, di Twitter, di Instagram misalnya, dan kawasan-kawasan yang kita liputi memang ada di dalam kita punya media sosial. Baik, sekali lagi Encik Erwin, harapan Encik Erwin mewakili Jabatan Penerangan khususnya wilayah Persukan Kuala Lumpur untuk melihat info on wheels ini mendapat sambutan dan juga akan diteruskan dalam serisi yang mendatang. Mungkin bukan saja hebahan untuk Belanjawan 2021 tetapi inisiatif dan juga dasar-dasar kerajaan yang lain. InsyaAllah, saya mewakili Jabatan Penerangan wilayah Persukan Kuala Lumpur amat mengalu-alukan pandangan-pandangan daripada masyarakat. Mungkin ada kelemahan di pihak kami, kita sangat-sangat mengalu-alukanlah. Begitu juga kita harapkan sebenarnya kerajaan pada hari ini memang sentiasa mahu mendapatkan maklumat daripada rakyat dan menyampaikan maklumat kepada rakyat. Dan kami, Jabatan Penerangan, menjadi penyambung ataupun lidah penghubung daripada kerajaan kepada masyarakat, masyarakat kepada kerajaan. Maka kita harapkan program-program seperti ini mendapat sambutan daripada orang ramai dan kita dapat bersama-sama. Misalnya mungkin selepas ini PKPB dah berakhir, Info on Wheel akan bersama-sama dengan masyarakat. Kami akan turun, kita akan memberikan keterangan ringkas kepada orang ramai dan kita harapkan mendapat feedback daripada orang ramai. Dan kita akan terus bersama-sama. Baik, terima kasih Encik Erwin Khairul dan juga kepada semua warga IOW yang bertugas dalam situasi sekarang dan teruskan, dan pastinya kita sangat menghargai pengorbanan yang mereka lakukan untuk sama-sama memberikan maklumat yang bermanfaat kepada masyarakat. Baik, kita ucapkan selamat bertugas juga selamat berjaya untuk Jabatan Penerangan khususnya Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.